Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini dipetik dari Info Rakyat. Gempar, Najib bakal dilantik penasihat ekonomi bertaraf menteri. Berita sepenuhnya. Datuk Sri Najib Tun Razak disebut-sebut mungkin akan dilantik sebagai penasihat ekonomi bertaraf menteri kepada Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri Yaakob. Cakap-cakap mengenai pelantikan itu mulai bertaburan semalam apabila Ismail Sabri menerima kunjungan bekas Perdana Menteri itu selama sejam di Putrajaya. Perdana Menteri melalui Facebooknya berkata mereka telah membincangkan tentang cabaran ekonomi dalam dan luar negara termasuk strategi mendepani COVID-19. Datuk Seri Najib komited dalam menyumbangkan tenaga, masa dan idea untuk bersama-sama sebagai satu pasukan demi keluarga Malaysia tercinta, katanya. Walaupun Ismail Sabri tidak menyebut apa-apa berhubung kedudukan Najib, tetapi satu sumber mendakwa pengumuman mengenai pelantikan bekas Perdana Menteri itu sebagai penasihat ekonomi bertaraf menteri akan dibuat tidak lama lagi. Najib pula ketika mengulas mengenai pertemuan beliau dengan Perdana Menteri berkata, ia bagi membincangkan keadaan semasa ekonomi Malaysia dan langkah-langkah seterusnya yang wajar diambil. Make no mistake, terus terang saya kata, Malaysia masih berada dalam krisis. Malah akan berdepan dengan cabaran yang lebih besar dari segi ekonomi, pendapatan dan kebajikan rakyat. Dari sudut makro dan secara menyeluruh, kita sudah jauh ketinggalan di belakang berbanding dengan negara jiran. Malaysia tidak lagi mempunyai daya tarikan terhadap pelabur asing serta selepas 2018. Dari sudut mikro dan melibatkan rakyat pula, ramai tidak ada keyakinan terhadap ekonomi kita, malah timbul kerisauan terhadap keperluan pendapatan dan kestabilan pekerjaan masing-masing, katanya. Bagaimanapun, jika benar pelantikan Najib mahu dilakukan, adakah ia sudah mendapat persetujuan daripada parti-parti lain dalam kerajaan? Ia memandangkan Najib merupakan antara pemimpin yang didakwa berada dalam kluster mahkamah kerana berhadapan pelbagai tuduhan rasuah dan salah guna kuasa berkaitan dana SRC internasional dan 1MDB. Pada 28 Julai tahun lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mendapati ahli Parlimen Pekan itu bersalah terhadap 7 tuduhan pecah amanah, salah guna kedudukan dan pengubahan wang haram melibatkan dana RM42 juta milik SRC International dan Berhad. Kes itu di peringkat rayuan. Selain itu, Najib juga sedang menjalani perbicaraan terhadap 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk memperoleh suapan bernilai RM2.3 bilion daripada dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah yang sama. Sebelum ini, parti-parti yang berada dalam kerajaan meletakkan syarat mereka bersedia menyokong Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri dengan syarat tidak ada mana-mana pemimpin dalam kluster mahkamah dilantik dalam kabinet atau apa-apa jawatan kerajaan. Malah, parti-parti pembangkang juga dikatakan meletak syarat yang sama jika Ismail Sabri mau bekerja sama dengan mereka. Apapun, pelantikan Najib itu sekadar ura-ura, belum lagi rasmi. Justru sama-sama kita tunggu pengumuman daripada Perdana Menteri. Berita penuh dari utusantv.com dipetik dari Info Rakyat. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.